Ialah antaranya saudara Ramli dan Amro dan juga Petrus Guting. Jadi saya jemput saudara Ramli lah untuk memperkenalkan barangkali sedikit latar belakang. Saudara penceramah Zainal Azmain, kawan-kawan di sini, Datuk Kelaka Untul, baru kali ini bertemu balik kepada Dr. Jimmy. Dulu sudah tidak berpaingat, sudah lain sudah dengan feature, tapi sekarang semakin matang. Bersama-sama dengan kita di sini adalah saudara Ismail dari Tawau. Dia NGO dan dia akan juga mengikuti juga perkembangan ini, dan dia kira-kira 26 hari bulan dia adakan di Tawau juga ceramah macam ini. Tidak banyak yang kita mau perkatakan ini karena kita bukan dia mau cakap. Saudara Zainal adalah orang tempatan, keturunan kalau bolehlah Brunei, ada juga dusun-dusunnya dan yang lain-lain ada juga, tapi yang major dia Brunei, orang Sabahan. Dan permulaan selepas dia graduate dia bekerja di Labuan, dan kebanyakan yang dibuat di Labuan itu adalah kerja saudara Zainal. Lepas itu dia join dengan IDS bersama dengan diorang si Dennis Gimpa, kawan-kawan yang ada di sini, sebagai senior research associate di sana. Dan tidak lama kemudian dia pergi menjadi cikgu pencara di UKM, lepas itu di UMS. Dia banyak menyumbang tulisan-tulisan jurnal di media negara dan juga antarabangsa. Dia telah melibatkan diri dalam penyelidikan ini bukan saya yang cakap, ini daripada Dr. Richard Gunting, the former chief of IDS. Dia is a very keen and a serious researcher. Dan dia menggunakan 15 tahun untuk membuat research dia tentang apa yang diceramakan hari ini. Kemarin Perdana Menteri sudah cakap, we are going to look into the 1963, perjanjian Malaysia 1963 dia cakap. Artinya dia coba membawa kita untuk mempercayai bahwa Perdana Menteri itu akan membuat secara pribadi, akan merungkai perjanjian yang tersirat di dalam 63 untuk coba ditunai. Itu yang akan kita lihat hari ini, sejauh mana dan di mana komitmen Perdana Menteri itu, sehingga semalam saudara Zainal menjadi tetamu Astro Awani. Kalau siapa yang ada lihat 745 ada juga. Dan dia buat 2 poin, izinkan saya. Nomor 1, dia cakap apa yang rakyat mau. Dia sempat jawab 2 saja karena 3 menit saya yang diberi. Number 1, dia bilang rakyat mau tahu itu 40% rebate itu tax yang seharusnya diberikan kepada Sabah sejak 63. Itu dia akan rungkaikan karena dia sudah cakap semalam di Astro Awani. Dan mengikut perkiraan saya yang bukan ahli matematik, aritmetik pun itu saja, kira-kira sampai sekarang uang yang terkumpul hasil daripada 40% ini adalah 1,5 plus minus triliun yang seharusnya kita punya itu. Kemudian dia sempat juga memberi penerangan tentang kabotaj, dasar kabotaj ini. Jadi dengan tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya persilakan saudara Zainal Azmain. Baik, ada eloknya kita meneliti semula apa yang terkandung dalam perjanjian Malaysia 1963. Zainal Azmain, saudara Zainal Azmain, aktivis dan pemerhati politik Sabah, sedang berada di talian. Kita cuba mendapatkannya kerana kita ingin merungkai semula dan meneliti apa yang perlu dirundingkan semula mengenai perjanjian Malaysia 1963 berkaitan dengan kepentingan negeri Sabah ini. Dan antara perkara yang telah pun ditegaskan oleh Datuk Seri Najib ialah hak orang Sabah itu akan sentiasa diperjuangkan. Kerajaan pusat tidak akan ambil hak orang Sabah. Dan pastinya kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa yang perlu dirundingkan ini. Saudara Zainal Azmain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selaku aktivis yang juga pemerhati politik negeri Sabah, apa yang
perlu dirundingkan semula mengenai perjanjian Malaysia ini 1963 berkaitan kepentingan negeri Sabah? Yang sebenarnya tiada perlu untuk berunding. Disebabkan perundingan sudah kita buat tahun 1963. Dan semua apa yang kita sudah rundingkan itu dimasukkan di dalam perjanjian Malaysia, dan daripada perjanjian Malaysia itu pula sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia. Ya. Jadi apa yang harus diberikan kepada Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sudah ada di dalam perlembagaan. Jadi kalau sudah ada di sana, kita tidak perlu lagi runding-runding. Kita laksanakan saja. Perkara pokoknya ketika ini ialah mengenai implementasi. Implementasi, lebih-lebih lagi implementasi dari sistem keuangan itu sendiri. Okey. Jika kita teliti antara perkara yang sentiasa dibangkitkan ialah mengenai memorandum 20 perkara dalam perjanjian Malaysia 1963. Mungkin saudara Zainal dapat perincikan sedikit apa yang telah terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan itu untuk kita tahu, dan inilah perkara yang harus kita titik beratkan apabila kita membuka semula pintu rundingan, dan meja rundingan ini telah pun dibentangkan dan perlu didiskusikan. Okey, macam misalan, kalau kita bercakap berkenaan 20 perkara, kita di Sabah dan di Sarawak sekarang tidak memandang kepada 20 perkara atau 18 perkara. Disebabkan kita ada perjanjian Malaysia. Nah, di dalam perjanjian Malaysia itu sudah diperjelaskan. Saya ambil contoh, dari segi keuangan. Dari segi keuangan, mengikut jadual 10, part 5, item 2 di dalam Perlembagaan Malaysia telah menjelaskan bahawa apa jua pendapatan yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan daripada Sabah specifically, 40% hendaklah diserahkan balik kepada Sabah. Dan ini tidak pernah berlaku selama 53 tahun. Dan ini adalah masa terbaik, saudara Zainal, kerana kerajaan pusat telah pun menyatakan kesediaan dan pastinya ia akan disantuni oleh setiap masyarakat sivil di Sabah. Dan selain daripada perkara itu, apa lagi jika kita teliti perkara-perkara lain yang telah pun termaktub dalam perlembagaan dan harus dilaksanakan, atau isunya ketika ini adalah implementasi? Okey, kalau kita mau lihat lagi daripada sudut lain, kita bandingkan macam misalan dasar kabotaj yang diperkenakan di Sabah dan di Sarawak ini. Mengikut laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan 1962, itu yang dipanggil IGC itu. Yeah. In terms of dari segi perkapalan, sudah dipersetujui bahawa trade routes atau aliran perkapalan itu tidak boleh dipindah daripada apa yang wujud tahun 1960. Dasar kabotaj membuat semua perkapalan antarabangsa mesti diwajibkan turun ke Port Klang dulu sebelum barangan tersebut dihantar balik ke Kota Kinabalu dan di Sarawak juga. Ya, jadi ini meningkatkan kos. Dan apabila ini meningkatkan kos, orang Sabah merasakan diri mereka didiskriminasi. Ini masalah dia. Ya. Dan inilah yang harus kita tangani. Ya, dan ini masa terbaik untuk kita diskusikannya semula, kerana ia akan betul. Pastinya dirundingkan mengenai perjanjian Malaysia ini, kerana perkara pokoknya adalah kesediaan kerajaan pusat kepada kerajaan negeri Sabah dan penduduk negeri Sabah secara keseluruhannya. Terima kasih saudara Zainal Ajmain, aktivis yang juga pemerhati politik Sabah, bersama kami dalam Awani 745. Terima kasih Ramdin, saudara Ramdin, dan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya supaya datang pada hari ini untuk memberi ceramah ini, dan terima kasih kepada yang hadir kerana mau mendengar. Jadi sekarang ini semua orang bercerita pasal perjanjian Malaysia. Kesana kemari orang cerita, ya kami memperjuangkan perjanjian Malaysia. Tapi berapa di antara yang cakap itu faham apa itu perjanjian Malaysia? Nah, di sini saya tunjukkan. Inilah perjanjian Malaysia. Satu buku ini. 200 lebih bungkas surat. Ini kita punya perjanjian. Apabila kita membentuk Malaysia.
ramai orang memanggil diri mereka orang Malaysia, warga Malaysia. Tapi apabila kita bertanya sama ada dia pernah membaca perjanjian Malaysia, bingung. Pasal tidak pernah nampak. Inilah dia perjanjian Malaysia. Nah, perjanjian Malaysia ini terbentuk berdasarkan daripada Report of the Intergovernment Committee atau laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Okay? Now, ini jawatan kuasa antara kerajaan. Apa arti dia? Artinya Sabah Sarawak ada kerajaan. Itu pasal ini antara kerajaan. Dia bukan antara koloni, antara kerajaan. Kerajaan United Kingdom, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak. Nah, ini yang bentuk ini. Kerajaan. Dan daripada sana, jadilah kita punya perjanjian Malaysia. Dan di perbincangan itu semua sudah dibincang. Yang sebenarnya dalam sini sudah dibincang semua. Perdana Menteri tidak perlu bincang lagi ulang. Pasal semua kita sudah bincang sini, kita masukkan ke dalam perjanjian. Berarti apa lagi kita mau bincang? Sudah kita masuk dalam perjanjian ini. Perjanjian ini pula sudah ditandatangani oleh United Kingdom, ditandatangani oleh Persekutuan Tanah Melayu, ditandatangani oleh Sabah, Sarawak, dan Singapura. Semua kita sudah akui, sudah ditandatangani. Dan apabila sudah ditandatangani di dalam perjanjian ini pula, ini sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan. Sudah dipersetujui. Dan ini sudah dibentang di Parlimen Melaya daripada 12 hari bulan Ogos 1963 sehingga 20 hari bulan Ogos 1963. 8 hari diorang bincang ini untuk masukkan ke dalam sini. Dan sudah dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, apa lagi mau bincang? Laksana sajalah. Bukankah? Yang kau mau buka pintu untuk saya masuk supaya berbincang sama kau, bikin apa? Setiap menteri, setiap Perdana Menteri kah, Menteri Kabinet kah, MP kah, setiap mereka, setiap tahun apabila diorang mengambil jawatan MP pun, angkat sumpah. Apa dia punya sumpah? Mempertahankan keluhuran perlembagaan. Ini perlembagaan. Kalau diorang masih mau bincang, berarti diorang tidak pernah baca ini. Macam mana kau jadi pemimpin, kau tidak baca perlembagaan? Di dalam sini very clear. Kita punya duit, very clear. Di dalam jadwal 10. Very clear. Saya ambil contoh. Ambil contoh di sini ya. Ini part 4 special grant to states of Sabah and Sarawak. Sudah ditulis special grant, enggak perlu lagi kita minta. Kau sebagai kerajaan persekutuan, kau patut pegang ini perlembagaan, kau bayar sajalah. Apa lagi kau mau pergi kira-kira? Kau sudah terima. Apa dia bilang di sini? Oke, saya ambil item 2A, part 4 item 2A. In the case of Sabah, a grant of an amount equal in each year to 2/5 of the amount by which the net revenue derived by the federation from Sabah. Apa arti dia? Arti dia, setiap pendapatan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, yang dibuat di Sabah ini, oke, setiap ringgit yang dia kutip dari Sabah ini, 40 sen dia kena serah balik sama Sabah. Dalam sini, dalam perlembagaan, yang mana setiap PM angkat sumpah mempertahankan keluhuran perlembagaan.